Dia tanya dengan abang satu soalan yang abang tak sangka dia sampai ke arah tu. Abang pernah dengar tak ada orang boleh tarik duit? Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Dia tanya dengan abang satu soalan yang abang tak sangka dia sampai ke arah tu. Abang pernah dengar tak orang, dia tanya dengan abang abang pernah dengar tak ada orang boleh tarik duit? Abang cakap pernah dengar, terutama dalam YouTube dari Indonesia. Selalu juga abang dengar. Lepas tu dia tanya abang, kalau kat Malaysia ni ada, abang percaya tak? Terus terang abang cakap, bukan abang nak memperlekehkan, tapi abang lebih suka, abang kata, duit tu kita cari sendirilah. Sebab kalau duit yang ditarik-tarik ni, mungkin duit tu daripada satu tempat yang kita tak pasti asal usulnya. Jadi tak payahlah kau tarik-tarik duit. Kalau kata kau tak ada duit, kau ni je lah, pergi pinjam kawan-kawan ataupun hiduplah seadanya. Tak payahlah kau tarik-tarik duit. Dia kata tak ada bang. Dia kata ini saya jumpa kawan tempat saya kerja satu kilang, kenalkan kat saya, pak cik ni boleh tarik duit bang. Tarik duit, tapi dia kata dia tarik duit bukan calang-calang bang. Kita bermodal sikit lah. Dia kata modalnya RM10 ataupun RM20, tariknya RM200-300 bang. Oh, okey lah, tak apalah. Abang kata kalau boleh janganlah, kau janganlah buat macam tu. Sebab kalau berurusan dengan diorang ni, takut ada benda yang sebaliknya yang kita tak tahu. Rupanya dalam diam-diam dia pergi jumpa pakcik tu. Dia pergi jumpa pakcik tu, abang tak tahu. Punca yang abang tahunya, bila petang masa tu pukul 5 petang, semua dah ada kat rumah. 5-6 petang lah macam tu. Tak logik 5-6 petang, dia macam 6 lebih lah macam tu. Abang pun tak ingat jam berapa. Tiba-tiba ada orang datang. Ada lebih kurang 4-5 orang datang. Dan yang datang tu pula, masa tu umur abang awal 30-an lah, macam 33-34 masa tu. Jadi yang datang tu 3-4 orang. Assalamualaikum. Abang bila tengok, walaupun bila abang dekat depan, bila tengok bukan kawan kita, abang malas nak nyaut salam. Menyaut tapi daripada katil je lah. Waalaikumsalam. Tapi abang tak pergi buka pintu sebab bukan kawan abang. Kan? Jadi dibagi salam kuat dengan bunyi loceng lagi. Tapi bila dah banyak kali bagi salam, lepas tu tak ada orang nak jawab, abang pun pergilah keluar daripada bilik tu, nak tanya, nak jumpa siapa. Waktu abang nak keluar ke pintu tu, budak yang tadinya pinjam pula, dah tercerita. Yang kata tadi pergi jumpa bomoh tu tadi, waktu tu abang tak tahu jumpa bomoh, tiba-tiba dia tarik tangan abang. Bang, jangan buka pintu bang, jangan buka pintu. Dah kenapa? Cakap jangan bang, dia nak cari saya bang. Atau macam cakap, boleh cik engkau? Tak apalah, abang beritahu engkau dah balik kampung. Cakap, tak boleh bang, kereta saya kat depan. Oh ya, tak juga kalau abang nak beritahu balik kampung. Tak apa, abang beritahu engkau tadi ikut orang kawan-kawan. Yelah, abang tak tanya lagi. Lepas tu abang pun keluar rumah. Ada apa cik? Dia kata, ni saya nak jumpa, kita bagi nama Ali lah. Saya nak jumpa dengan Ali ni. Kenapa dengan Ali ni? Dia dah patutnya dia bagi saya sekian-sekian jumlah. Lebih kurang masa tu 20,000 kan. Patutnya dia bagi dekat saya 20,000. Mana dia ni? Dia dah tipu saya. Saya cakap, siapa tipu siapa ni? Cerita ni macam mana? Abang cakap, tak apa, nanti kalau Ali balik nanti saya akan tanya dengan dia. Saya akan dengan pakcik-pakcik semua, saya akan bagi tahulah apa yang saya dapat daripada Ali nanti.
maklumat seterusnya. Oh yelah dia kata salam-salam dia pun pergi. Tapi diorang ni macam bukan nak cakap, tapi nak kata gangster pun ya juga, nak kata macam bomoh pun ya juga. Jadi abang pun bila masuk rumah, abang pun pergilah dekat bilik budak rumah abang tu, tanya dia kenapa, apa sebenarnya cerita ni. Orang datang tadi tu macam nak pukul engkau je ya. Dia cerita rupanya dia pergi jumpa bomoh tarik duit. Lepas tu bomoh ni minta kau kena keluarkan sejumlah wang, kau kena bagi kat aku sejumlah wang untuk aku tarik duit. Tapi Ali ni, yang kawan abang ni, beritahu yang dia tak ada duit. Jadi dia minta bomoh ni keluarkan duit dulu. Wow. Keluarkan duit dulu. Jadi buatlah dia buat upacara dia lah. Dia buat upacara dan mengikut kata budak rumah abang ni, abang tak tahu sama ada dia tipu atau dia cakap betul. Mengikut kata budak rumah abang ni, dia kata duit tu tak ada pun. Duit tu tak ada. Tapi bomoh tu, yang lelaki tu yang datang tu sebenarnya bomoh tu, grup bomoh. Bomoh tu cakap dia dah tarik, dah bagi pada budak rumah abang. Tapi budak rumah abang kata tak ada. Jadi abang tak tahu yang mana betul, sama ada duit tu dapat dikeluarkan atau tak. Yang si bomoh kata dah keluar, patutnya kena bagi kat dia, tapi si Ali tak bagi. Ali pula kata duit tu tak keluar pun, tak ada keluar apa-apa pun. Jadi abang fikir mungkin grup bomoh tu sebenarnya bukanlah bomoh, tapi itu cara dia nak memeras ugut. Dan pula selang 2-3 hari lepas dah habis cerita tu, selang 2-3 hari lepas tu dia mula datang. Abang pula yang rasa tak selesa. Abang tanya dengan dia yang satu petang tu, kenapa datang banyak kali? Cakap Ali tu memang tak ada dekat sini, dia selalu ada dekat rumah kawan dia yang lain. Dia kata selagi duit tu tak dapat, dia akan datang. Kalau tak, dia akan hantar halus-halus, benda halus. Abang bila dengar macam tu, dengan kita ni yang tak berapa nak berani, takutlah kan. Time tu juga abang call si Ali ni, ada letak nama Ali kan, tak pasal-pasal dapat nama Ali. Abang call si Ali ni, abang cakap, abang marahlah dia ni, apalah sampai abang pula terlibat pula ni kan? Dan macam gangster datang rumah. Dia kata dia minta maaf semua, tak apalah, dia kata dia akan bertanggungjawab. Cerita tu tak berhenti dekat situ. Sejak daripada tu orang-orang tu dah tak datang lagi. Tapi yang terjadi selepas tu, Ali yang berubah. Mula-mula dia tidur dekat luar tau, dekat ruang tamu. Bila abang bangun nak sembahyang subuh, kita nak pergi guna bilik air kat belakang kan, tengok dia ada dekat ruang tamu. Abang diam aja. Dah kenapa dia tidur ruang tamu, mungkin panas kot. Rumah kita kan tak ada aircon kan, pakai kipas je mungkin panas. Tidur ruang tamu. Hari kedua tidur ruang tamu, hari ketiga tidur ruang tamu. Ada yang tak kena ni. Jadi abang tanyalah, kenapa kau tidur ruang tamu? Cakap kau panas ke dalam bilik? Belum sempat abang dengar jawapan dia, dia bagilah satu pertanyaan pada abang. Bang boleh tidur dengan abang tak? Dah kenapa pula aku nak tidur dengan aku ni? Jadi abang takut, abang tidur. Saya tak boleh lah bang, sejak daripada hari tu, kes hari tu, ada macam pelik lah kat bilik saya. Dia kata tak apalah, cakap kalau kau takut, kita tidur ramai-ramai lah dekat ruang tamu ya. Bagus juga tidur ruang tamu, lapang sikit kan, ada kipas semua. Jadi sejak daripada tu abang ajaklah budak-budak rumah abang lain, yang 3 orang lagi tu tidurlah dekat ruang tamu. Jadi kita tidur ruang tamu. Satu malam tengah kita orang tidur, tiba-tiba yang si Ali ni meracau yang pada waktu tu abang umur 30-an, bayi-bayi korang lah. Tapi korang lagi muda kan. Kita tak tahu nak buat apa tau. Bila tengok orang dah meracau macam tu, abang tak tahu. Kalau umur abang sekarang dah 40 lebih, abang dah tahulah buat apa, pukul penyapu dulu. Terkejut kan. Patutnya bacalah ayat kursi ke, ruqyah ke, apa benda lah. Tapi pada waktu tu muda, abang tak tahu nak buat apa. Dah macam Li kau kita tak, itu je abang boleh buat. Siram-siram air kat muka dia, nak baca pun macam tak yakin, nak baca Fatihah pun tak yakin. Last dia mengonta-mengonta, dia lemas sendiri, dia tidur. Dah pelik pula abang cakap benda ni. Jadi esoknya tanya dengan dia, kau sedar tak? Dia tak sedar pun. Cuma dia waktu tu dia meronta tu, dia menghempas badan tau. Dia menghempas badan ke lantai. Dia macam
Dia macam bangun hempas. Dia bangun dia hempas. Kita ni bila dah kenapa ni? Kita dah rasa kesian, dah rasa takut. Haja mati juga kalau dia mengempas kepala. Tak ke patah riuk. Jadi biarkan aja lah. Esoknya tanya, berbincang lah. Yang lain-lain ni pun muda-muda juga. Dia tanya dengan abang macam mana bang? Ali ni baca pelik je bang. Kita bawa pergi jumpa bomoh imam tau bang. Kita waktu tu imam pun tak kenal. Jumpa imam baik semain Jumaat je. Tiba-tiba nak datang pergi rumah imam pun tak tahu. Yelah umur 30-an masa tu. Jadi tak tahu nak bawa pergi mana. Jadi ada juga tanya-tanya dekat budak office mana-mana imam ke apa nak bawa berubat. Tak ada siapa yang tahu. Jadi biarkan aja lah. Dua malam lepas tu okey, tak ada masalah. Satu malam tu tengah-tengah kita orang tidur, tiba-tiba dekat dalam bilik Ali menjerit. Yang jeritnya tu kuat sampaikan dia, bilik dia terletak paling belakang sekali. Rumah tu satu tingkat, biliknya paling belakang sekali. Abang bilik paling depan sekali. Tapi dia punya jeritan tu, abang rasa macam duduk sebelah dekat dalam bilik abang dia menjerit. Kuat sangat. Dan dia menjerit bukan tak. Dia menjerit lepas tu dia menjerit, lepas tu dia menjerit lagi, lepas tu dia menjerit lagi. Dan abang rasa macam ni memang hantu ni. Ni bukan manusia biasa. Bukan ada yang tak kena ni. Jadi abang pun bangun, keluar pada bilik. Lepas tu abang ketuk bilik depan. Abang ingat budak bilik depan tidur. Rupanya bilik depan tak tidur. Dia pun bila abang ketuk sekali, cepat dia buka pintu. Abang dengar tak? Dengar. Jadi abang keluarkan semua tiga-tiga, kita orang bertiga ni keluar daripada bilik masing-masing. Kita pergi bilik Ali. Abang ketuk bilik dia. Abang ketuk bilik dia, dia menjerit lagi. Bahaya ni abang cakap, dah ketuk tak nak buka. Last kita rempuh. Sebab dia punya lock dia tu, yalah rumah lama, lock dia tak adalah lock sangat. Bila abang rempuh, abang buka lampu, masa tu gelap. Buka lampu, tengok Ali dekat sudut menangis, menjerit-jerit. Dia tak ada perkataan lain, dia menjerit aja dan dia menangis. Dah hari tu mengempas badan. Yang ni pula menjerit. Apa yang abang nak buat? Abang terus ambil dia, papah dia, bawa keluar pada bilik. Sebab dalam fikiran abang ada sesuatu dalam bilik yang dah kacau dia. Jadi abang bawa keluar daripada bilik. Sampai dekat luar bilik tu, abang tak tahu nak buat macam mana. Baca je lah apa yang okey, yang patut. Lepas tu dia pun lega lah, dia nangis. Dan dia nangis, dia kata dia ketakutan, dia kata dia tak tahan dan dia nak balik kampung lah. Dia kata okey, abang cakap tak apalah, nanti kita telefon esok pagi, kau boleh telefon mak kau, keluarga kau bawa lah kau balik. Jadi ingatnya besoknya dia nak bawa balik, nak balik kampung. Dia, waktu tu dia dah cuti lah, dia nak balik kampung. Tapi besoknya seharian dia tidur. Abang pergi kerja, balik kerja, dia tidur lagi. Agaknya malam tu dia terlalu penat sangat. Tapi dia bukan dia tidur kat bilik, dia tidur kat ruang tamu. Dia tidur je. Jadi abang rasa dah baik kot, dah okey kot, tak ada masalah. Okey, malam tu kita orang tidur dalam bilik masing-masing. Ali tetap juga dekat ruang tamu, tidur dekat ruang tamu. Okey. Waktu tu malam juga, bila tengah-tengah abang tidur, tiba-tiba dia ketuk pintu. Dia kata dia nak tidur dengan abang. Abang kata okey, sebelum kau nak tidur dengan abang, kita tidur atas tutur kan. Abang nak beritahu kau jangan bawa pasal dekat dalam bilik ni pula. Abang tak nak benda daripada bilik kau masuk bilik abang. Nanti abang pula meronta-ronta ni Kang. Jadi dia kata tak ada bang, semua saya takut je lah kan. Takut. Lepas tu bila dia tidur bilik abang, waktu dia tidur dia menangis. Dia dalam keadaan pelik. Abang tak pernah kena macam tu. Bila orang dah menggigil-gigil, menangis, dah dikejut tak bangun, abang terfikir satu je waktu tu. Abang dah tak tahu nak buat apa, ikhtiar apa pun abang tak buat. Abang ambil Yasin, abang baca. Abang tak ada air semayang pada waktu tu. Memang salah lah sebenarnya. Dah tak tahu nak buat apa, abang ambil Yasin, abang baca je. Baca Yasin dekat sebelah dia. Sebab abang dah rasa sangat tak selesa. Takkan nak heret dia keluar pada bilik pula. Waktu abang baca Yasin tu, dekat bilik belakang dengar benda jatuh. Bong, bong, bong. Seram abang rasa. Boleh bayang. Okey,
dah dengar bilik jatuh tu, abang ya Allah dah pun. Tapi abang tak berani keluar dari bilik. Tapi dengar, tak tahulah benda jatuh tu daripada rumah orang lain, tak tahulah pula. Tapi waktu tu tak adalah malam sangat, lebih kurang pukul 1 ke 2 pagi je. Dia menangis ni, abang baca Yasin. Dekat bilik belakang bunyi benda macam barang dijatuhkan. Abang tak tahu bunyi apa. Dan bila dah tak ada bunyi jatuh tu, dan Ali pun tak nangis lagi, boleh dah tidur. Tapi abang tidur buka lampu. Besok pagi abang telefon keluarga dia, dan dia balik. Esoknya dia balik. Ingat kat situ je habis? Tak. Sejak daripada malam tu, dekat dalam bilik belakang, nak tidur je bunyi benda jatuh. Nak tidur je boleh bang, kang, macam kaca pecah, kan macam buku jatuh. Tapi lebih banyak kepada macam buku jatuh lah. Buku macam dijatuh-jatuhkan. Selang sebulan jugalah Merana kita orang duduk rumah tu, yang dengan buat tak tahu je. Sebab bila dah dengar bunyi jatuh, kita tersedar lah tidur kan. Betul. Dasar pindah cari rumah lain. Cari rumah lain. Punca abang tak nak cerita lokasi rumah tu adalah waktu Ali tu, dia dah tak kerja. Dalam masa tu rupanya dia dah lama tak bayar dengan sewa dengan tuan rumah tu. Okey. Menyebabkan tuan rumah tu marahlah dengan abang. Abang nak tolong bayarkan pun tak juga kan. Jadi abang kira puas jugalah kena maki dengan makcik tu. Sampaikan ni lawak sikit lah. Sampaikan satu tahap abang cakap dengan makcik tu lah, macam makcik, doakanlah makcik kita orang supaya dapat bayar sewa kan, supaya kawan saya ni pun boleh bekerja semula, boleh bayar sewa. Dia kata okey lah makcik doakan. Jadi balik tu hujung bulan tu tetap juga tak boleh nak bayar sewa yang lengkap kan. Makcik tu serang rumah abang. Dia serang, dia gendang pintu. Sabtu waktu tu dia gendang pintu, marah. Abang buka pintu je, ayat pertama kata apa? Kau kata kau nak bayar sewa, kau kata kau suruh makcik doa. Makcik dah berdoa, tapi kenapa doa makcik tak dimakbulkan? Abang macam Abang terkebel-kebel. Lah, orang tua ni serius pula suruh dia berdoa. Okey. Betul-betul. Makcik dah puas berdoa, kenapa kau tetap juga bayar sewa lambat? Okey lah. Okay. Abang nak cakap kurang makbul. Tapi abang diam je lah kan. Tapi akhirnya abang keluar daripada rumah tu. Abang takut makcik tu dengar abang cakap ni kan, mengumpat dia. Jadi abang tak nak beritahu rumah macam mana. Kawan-kawan abang yang tempat kerja dulu tahulah cerita ni. Jadi keluar daripada rumah tu, apa jadi pada Ali? Putus, lost contact. Abang tak tahu apa jadi dengan dia. Tapi itulah pengajarannya, janganlah kita berhutang dengan orang yang tak pasti kan. Betul. Nak hutang dengan kawan boleh lah, paling tinggi pun kena maki kan. Dengan saudara mara. Tapi kalau hutang orang tak tahu ni, betul, susah juga. Salahnya ni hutang macam hutang dengan bomoh. Itulah. Dia bomoh tu umpama dia pun macam kena scam. Dia pun kena scam. Dia pun kena scam juga. Tak, yang kelakarnya saya bang. Okey, dia nak buat tarik duit. Jadi bomoh tu cakap dengan dia, kalau kau nak aku tarik duit ni, kau kena bagi aku duit untuk dia buat ritual tu lah kan, untuk tarik duit. Jadi kata, saya tak ada duit bang, pinjam duit abang boleh? Dia bomoh tu pun boleh lah. Kau faham tak? Dia bukan pinjam. Abang rasa ceritanya bila abang tengok balik kan, yang bomoh tu pun scammer. Yang budak ni pun kira scammer jugalah. Yang ni suruh bayar duit dulu, yang ni pula suruh tak ada duit. Jadi bila dah buat upacara tu, tak nak kau kena bayar kat aku. Macam tu. Tak nak kau kena bayar kat aku. Berapa jumlah? Aku dah tarik duit. Padahal dia tak tarik duit pun, tapi dia suruh orang tu bayar sebab dah buat perkhidmatan dia. Yang member dia kata tak ada duit pun kena tarik, takkan saya nak bayar. Macam tu lah. Jadi macam scammer atas scammer. Jadi itu yang dia marah agaknya. Tu yang dia hantar benda pelik-pelik tu. Yang terkenanya kita orang lah. Satu rumah. Dah lah abang yang paling tua dekat rumah tu. Redo je lah pengalaman kan. Duduk rumah sewa. Tapi itulah, kalau lah tarik duit ni boleh mengkayakan orang. Dan kenapa yang bomoh tu tadi nak kena cari Ali tu tadi balik? Betul juga kan. Dia scammer atas scammer. Jadi korang yang dengar ni, janganlah terpedaya dengan mutair duit. Satu, perbuatan tu dah salah sebab dia syirik. Kan, sebab senang macam ni lah. Nak duit lebih, kena usaha lebih lah kan? Kena kerja macam kita orang ni.
malam-malam pun buat duit lah ni. Jadi rezeki lebih. Betul. Jadi rezeki tu takkan datang menggolek. Dia kena usaha seiring dengan kita punya usaha lah rezeki ni. Jadi benda-benda macam ni janganlah lagi mudah terpengaruh. Dia cuba pengaruh Abang Jo tapi rupanya dia sendiri termakan diri. Ini kan. Abang Jo okey relax, tak ada pun join kan. Dia pula orang nak menanggung dia kan. Ada pening kepala macam ni. Betul lah. Oi. Betul lah. Aku pun kelakar juga sebenarnya cerita yang last ni kan. Orang kata sekian, dia ibarat macam tu lah. Konon nak test, contoh macam ada duit, sekali orang tu tarik pun tak ada duit, yang ni pun tak ada duit, dua-dua kena scam. Kan. So makan diri lah bagi aku lah, sebab bagi aku tak ada jalan pintas untuk kaya sebenarnya. Tetap kena usaha. Jadi bang, rumah ni dengan rumah yang tadi abang cerita ada polis datang, yang orang jiran kata dengar bunyi bising kan. Adakah rumah yang sama atau rumah yang lain? Oh, rumah lain. Rumah lain. Rumah lain. Yang rumah yang polis datang ni adalah rumah yang abang duduk sekarang. Pernah nampak budak perempuan tak ada muka. Lepas tu pernah nampak kucing dalam rumah. Masa awal-awal duduk. Tapi bila dah lama-lama okey lah. Pintu tertutup sendiri, itu biasa. Orang melintas, itu biasa. Bukan biasa maksudnya abang okey. Tak, abang tetap tak okey. Tetap tak okey. Tak adalah. Mungkin ada sesetengah orang kata dah banyak kali tengok dah tak rasa apa dah. Tak ada, abang rasa. Tetap juga terasa. Terasa benda tu tak selesa. Tapi bila kita hadapi pengalaman abang, setiap hari abang nampak benda tu, nampak macam aku nampak apa tadi ya? Ada tu jadi macam tu. Aku nampak apa sebenarnya? Aku nampak apa sebenarnya? Tapi sebenarnya kita tengah nampak sesuatu yang tak sepatutnya kita nampak. Okay. Jadi adakah perempuan yang tak ada muka tu abang yang nampak? Abang yang nampak. Budak perempuan. Budak perempuan tak ada muka. Abang nak turun tangga, dia nak naik tangga. Rumah 2 tingkat kan? Bertembung. Bertembung. Jadi masa tu siapa budak ni? Tu dia hilang. Dia lari. Oh, hantu. Masuk bilik balik. Okay, relax dulu. Aku nampak hantu. Okay, relax dulu. Zikir apa nak cakap? Nak zikir apa? Okay. Jadi nampaknya macam banyak misteri kat rumah ni. Dan misteri. cerita yang abang pintu tutup tu adalah cerita permulaan abang menjadi content creator seram lah. Cerita tu. Sebab lepas tu abang dapat cerita tentang Jalan Gerik. Jadi abang anggap takdir. Itu takdir untuk abang ceritakan kisah seram. Yalah. Okay. Cerita apa yang abang nak teruskan? Yang ini pengalaman peribadi yang abang suka. Okay. Bila abang terserempak dekat bila abang bawa kereta masa tu dekat satu jalan dekat KL. Biasalah kalau kat KL ni banyak kemalangan motor tu selalu kan. Orang kena langgar, pecah kepala. Yang baru-baru ni pun cerita pasal Ducati jatuh tu kan. Itu biasa kat KL tu. Tapi yang cerita abang nak sampaikan ni pendek je lah. Bila abang jumpa satu kemalangan dekat kawasan atas daripada Ampang. Sebab abang ada urusan kerja kat sana. Abang kena balik daripada sana malam. Dan abang terserempak dengan motor yang dilanggar. Dan mayat dia agak teruk, tapi belum lagi ditutup. Jadi abang waktu tu jalannya kecil. Kalau tahu jalan yang ada ke Ampang tu kecil tau. Jadi abang lalu betul-betul tingkap abang tu. Walaupun tingkap abang tutup, betul-betul abang lalu sebelah dia. Sebelah mayat dia. Dan abang nampak mayat dia macam mana. Waktu tu orang ramai masih lagi nak berkerumun. Dan abang lalu dulu. Bila abang lalu melintas kat dia, tiba-tiba abang dengar dekat tempat duduk belakang ada orang. Bang, tolong bang. Okay. Benda pertama yang abang buat adalah nyalakan radio. Benda kedua, buka tingkap. Dan benda yang ketiga, sebab abang rapat dengan bapak kan, telefon bapak. Waktu tu malam, dia pun pelik. Kenapa pula nak telefon? Takkan nak dalam tu nak telefon. Oh, orang nampak hantu sebenarnya. Tu yang telefon ayah tu. Takkan nak cakap macam tu kan. Tak adalah. Ni ayah sihat. Sihat. Ayah dah makan. Dah tengah malam. Kau tanya kenapa dah makan ke belum? Tak ada. Saja nak borak. Oh, kenapa? Ada benda yang penting ke? Tak ada, saja nak borak. Ayah ada balik kampung hari tu. Tak apa-apa abang tanya. Padahal abang nak hilangkan takut. Sebab abang dengar, bang tolong bang. Macam tu je. Abang rasa macam tapi itulah, tak tahulah sama ada tu roh ataupun yang tegur abang tu korin. Abang pun tak pasti.
Tapi yang abang dengar tu sekali imbas je lah. Waktu tu memang orang masih lagi nak berkerumun, orang masih lagi baru nak turun daripada kereta, nak tengok yang accident tu. Dan abang rasa yang accident tu dah meninggal. Sebab masa abang lalu sebelah, tak adalah tengok tepat, abang jeling je tengok, ish, teruknya mayat dia. Walaupun dalam keadaan gelap boleh nampak jugalah. Dia agak misteri juga ni kan, macam mana benda ni boleh Betul. jadi. Jadi benda ni nak cakap pun kita pun tak ada ilmu sangat benda ni kan. Nak cakap coding kita pun tak tahu. Mungkin boleh rujuk dengan pakar lah. Boleh jadi dia jin juga. Kan. Sebab dia nak cuba kita percaya, oh ni mungkin kita ni bercakap dengan roh. Mungkin sebab kalau kita Islam yakin yang roh tu takkan balik lah. Dia dah alam barzakh lah. Dah ada alam dia. Takkan kita borak dengan roh pula. Macam tu lah kalau pendapat saya lah kan. Jadi ni kalau abang nak tanya boleh tak? Boleh. Okay. Kalau macam santai chill pula, kalau buat rakaman, boleh tak rasa benda tu? Boleh rasa. Pada macam ni lah. Saya ni saya. Saya dengan Hafiz ni dia lain sikit. Saya awal-awal dulu memang tak ada apa. Memang tak ada apa. Jadi bila lama-lama kita buat konten macam ni, kita pula berkawan dengan ada beberapa orang kawan yang hijabnya memang terbuka. Jadi bila lama kelamaan kita macam dapat magnet tu sikit tau. Terbias Ya. Dia bukan magnet macam mana, kita macam tiba-tiba kan, kenapa belakang ni panas? Macam tu. Kenapa telinga aku dah start panas ni? Macam tu. Dan tiba-tiba kita boleh dengar. Saya ni tak adalah orang yang peka, tapi kadang-kadang mana datang bunyi ni, Dan contoh saya baru ni shoot Cerita Ayu. Masa saya balik, saya tak sedar hati hanya. Sebab kereta saya park tu dia macam tempat yang saya rasa macam tempat aku parking ni macam tak best lah. Jadi bila saya nak drive balik tu, saya video call dengan kawan saya. Nak ajak teman borak macam abang buat. Tapi video call lah kan. At least kita nampak muka dia, kita pun happy-happy kan. Mana kan, macam tu lah. Tanya kan, lepak ke. Jadi masa video call borak kan, kata lama kau lambat lagi ke habis? Dia cakap aku dah habis dah. Kau dengan siapa? Cakap aku seorang lah. Tu belakang kau. Kan tu kita tak bawa siapa-siapa. Kita seorang. Cakap kau jangan main-main. Serius Syuk, kau seorang? Aku seorang lah. Top dia matikan. Cakap engkau dah lah tadi takutkan aku. Lepas tu kau matikan pula. Saya cakap okey, ni tak sedap. Saya call lah bro. Saya call bro, bro, kau baca sikit dari jauh. Aku nak balik ni. Masa tu lokasi dekat mana? Lokasi dekat jalan hala nak balik lah. Jalan nak balik. Masa kat pengabaran tak ada apa. Tapi mungkin masa nak balik, saya rasa macam benda tu ikut. Dah start rasa ikut. Jadi saya video call kawan terus. Tu yang nak menghilangkan rasa risau lah tu. Betul. Kalau Hafiz ni lain. Beza kan. Macam saya, dia tak pernah ada sense ke apa, tapi dia ada satu rentetan, satu kes tragedi yang berlaku dalam hidup. Yang memang tak boleh cerita pun. Walaupun orang suruh reveal 100 juta subscriber pun aku takkan cerita benda ni lah. Saya takkan cerita sebab benda ni ada melibatkan something semua. So kes rentetan tu, dia terus saya ada deja vu. Saya boleh sense kalau benda tu lalu, tinggal saya akan berdesing, ataupun dia akan, kepala saya akan macam benda tu macam lalu. Dia rasa sakit, dia rasa macam nak tumbuk, geram punya geram. Macam tu. Dia akan rasa bila benda tu lalu kan, kepala saya akan pening gila lah. Rasa kalau contoh di belah kanan, rasa belah kanan ni dia ada macam tu. Tapi dia tak ada boleh nampak, tapi akan rasa lah. Macam contoh, kalau tengah cerita kan, macam itu lah, macam Ayu tu, masa nak start shoot tu, saya memang dah rasa dah dia start, benda tu dah mula mandi. Dah boleh rasa benda tu mula mandi. Lepas tu dah dia cerita, saya dah tahu nak fokus lah. Kata ini ada something ni. Dan last kali betul juga, time shooting tu ada rekod lah, nanti kita akan release. So memang betul benda tu datang, benda yang disampaikan. Maksudnya dia bercerita pasal sesuatu sampai betul-betul. Sebab benda tu tak nak di expose kan, diceritakan. Benda tu datang pada si Ayu, suruh stop cerita.
Jadi ini bukanlah berkenaan tempat tu seram, bukan. Benda ni kita tahu benda ni ada kat mana-mana. Jadi bila dia nampak benda ni, dia secara automatik triggered benda ni untuk nampak dia juga. Dia macam okey, contoh saya pandang orang kat depan saya kan. Macam ni dia pandang dia nampak aku dia macam tu. Faham tak? Ya, abang pernah jadi, juga dapat cerita macam tu. Terganggu tak dia? Mesti terganggu kan nak cerita. Jadi ada daripada Ayu ni cakap Ayu stop. Ayu tak cerita tapi kita orang tahu. Boleh agak lah. Boleh agak. Itu keluar bila tu video tu? Selepas video abang. Video abang. Pandai kan? Pandai kita orang. Lepas video abang nak tengok lah. Sebab memang masa tu dah rasa dah. Lepas tu Ayu pun cakap suruh tutup pintu. Saya tu masa tu memang dah rasa dah benda tu. Memang ada masa lalu. tu dekat dalam Dia kat set pengamatan. Bukan. Dia kat luar. Bukan kat sini. Sini ini lain punya barang punya lain. Yang kat tempat tu yang benda yang dicerita sampai. Macam tu asal kita orang macam shoot macam ni. Saya punya memang boleh tahu. Tapi berani juga korang nak bawa Ayu tu cerita dekat open macam tu. Boleh kita ada cadang tempat satu tempat ni lah kan, open. Cakap Ayu kita shoot kat sini. Sini dia tak nak. Dia cakap asal tak nak. Sini dia tak. Sini saya tak nak. Dia tak nak, dia tegaskan lah. Okey, kita tahu lah tempat tu dia ada lah nampak something tu. Kita dah faham. Jadi tempat ni kita tanya, okey tempat ni boleh? Okey, tempat ni boleh. Jadi macam saya cakap, tempat ni memang asalnya tak ada. Tapi bila dia nampak benda tu nampak dia macam nampak dia nampak kita lah. Macam tu. Dia trigger lah. Asyik baik pada waktu korang buat rakaman tu Ayu tak histeria. Tapi masa tu start tangan dia dah shaking. Dia takut lah sebab benda yang cerita dia tu memang cerita yang bagi dia seram lah. Kita orang tak tahu sebab tak tahu penghujung dia cerita dia. Tak tahu penghujung dia. So cerita dia agak seram. Tak dapat habiskan cerita. So tapi bagi dia benda tu paling ancaman untuk keluarga dia. Ancaman untuk. So buat benda tu tak boleh tak habiskan. Salahnya saya pun pernah kena warning. Kami pun pernah kena warning. Rasanya kami pernah cerita tu. Antara yang warning paling saya dalam diri saya yang sementara semasa jadi content creator seram ni. Yang abang cerita dah Gunung Ledang. Kampung Gunung Ledang datang jumpa saya. Betul lah ada kampung tu. Ada. Ya ke? Pakcik tu cerita betul lah. Dia tak adalah. Tapi tak tahulah putih tu macam mana saya tak tahulah. Tak ada cerita pasal kampung tu. Jadi pakcik tu cerita dia boleh keluar masuk kampung tu. Maksudnya kata lain dia tak kapur abang lah. Betul lah. Kampung tu datang jumpa. Dia ada sebab ada caller tu bercerita berkenaan kampung tu. Memang dia cerita terlalu detail. Menyebabkan benda tu tak suka. Sebab dia cerita terlalu detail. Macam mana bentuk rumah, macam apa semua. Macam video tu kita take down ke? Kita orang terpaksa padam. Dah release dah. Orang kata view dah macam ni dah. Terpaksa padam. Tapi terpaksa padam. Sebab dia bagi ancaman kepada pecerita tu untuk bunuh lah. Sampai macam tu sekali. Banyak benda. Tapi banyak kita dah cerita dah kat YouTube. Cabaran. Banyak juga ada beberapa video yang kita terpaksa take down. Sebab benda tu datang suruh padam. Yang tu. Bila macam saya pula jenis orang yang mendalami kan. Abang cerita saya akan fikir saya masuk dalam cerita tu kan. Saya depan pintu macam abang cerita tadi kan, depan pagar, mesti di luar pagar abang kat belah dalam kan. Macam tu. Jadi saya bayangkan benda macam tu. Jadi bila saya terlalu bayangkan Ayu ni dia ada macam mana cakap penjaga ke? Bukanlah kita tak nak sebut penjaga ke apa. Tapi benda tu suruh cakap kat Ayu, suruh cakap kat Syuk, jangan fikir muka dia macam mana. Macam tu. Tapi pada masa tu sejujurnya lah saya tak berfikirkan macam mana bentuk dia. Saya hanya berfikirkan jalan cerita dia. Jadi benda tu pada saya, ni minta maaf cakap kalau dia tengah dengar ke apa, pada saya tu helah. Tu helah dia nak tunjukkan yang dia power. Pada saya lah. Dia akan cakap kononnya kita ni dia boleh baca isi hati kita. Tapi sebenarnya jujur cakap, tadi saya terfikir jalan cerita je. Sebab dia normal lah orang cerita, mesti kita get in the story kan. Kita cuba masuk. Tapi tak ada terfikir pasal macam mana rupa dia. Macam tu. Jadi dia sengaja nak takut-takutkan ni. Tapi ini sejujurnya. Jadi saya pun macam kita masa tu tak nak interrupt story. Kita diam je. Biar dia nak cakap apa pun. Habis habis sampai habis rakaman. Habis rakaman. Macam tu.
banyaklah cabaran sebenarnya bila kita buat cerita seram ni kan. Ada benda yang kita cerita, ada benda tak cerita. Tapi itulah pada asalnya kita tadi sebelum shoot dah cerita kan, macam Santai Chill ni bukanlah sebenarnya platform nak cerita seram. Tapi bila sambutan tu dapat kat cerita seram, jadi kita pun terpaksa buat. Dan saya ni bukanlah orang yang suka mencari benda-benda sama macam abang jugalah kan. Asalnya kita cuba buat cerita lain, akhirnya dah pergi semua seram je. Itu Macam tu lah cerita. takdir lah, kita takdir lah. Okay, so itulah perkongsian pada Abang Jo dan serba sedikit daripada kami. Mungkin adalah lagi lepas ni cerita pada kami. Sebenarnya gangguan tu tak ada banyak, cuma nak dikumpulkan tu kan, nak jadikan sebuah cerita tu kita tak habis. Kalau cerita setakat sikit-sikit pada kita orang ni mungkinlah gangguan yang manja-manja kan, sikit-sikit. Okay, biarlah dia tak ada kesinambungan kan, jadi kami pun tak ceritalah. Abang kalau kat rumah abang macam ni tau. Abang punya rakaman dekat tabir kan. Tabir macam kat belakang ni bukan tabir kan. Abang paling tak suka bila dia kacau, dia ketawa belakang tabir. Abang tak suka macam tu. Jadi bila bila dia dah ketawa ataupun dia macam belakang tabir, dia buatkan abang terus lost jalan cerita. Lepas tu kita tengah rakaman ni, tengah struggle nak ikat jalan cerita. Jadi terganggu. Yang tu terganggu. Nak kata takut, lawan lah, kita lawan. Tapi ya Allah, itu yang paling abang tak suka. Bila dia sebut kat belakang tabir, macam tabir abang macam ni, belakang tu ada ruang. Ada ruang lagi kan. Ada ruang lagi. Jadi dekat belakang tu dia tu. Abang tak pernah segah benda-benda yang tu dalam rumah? Belum. Tak bercadang. Tak bercadang. Ada pernah pagar rumah ke? Abang tak pernah pagar rumah. Dia tak tahulah. Kadang-kadang ada orang sometimes dia kata abang kena segah juga benda tu. Bila dah main blown kan, kau asyik bila kau nak buat apa buat, yang kacau aku nak tidur macam tu lah. Kadang segah. Sepatutnya segah. Sebab kita tu rumah, dia akan tahu kita tu rumah. Selalunya lah orang cakap lah, kalau anda kata itu petua yang boleh kita ikut kan. Tapi yang lebih baik je rukyah lah kan. Cuba abang nak sergah, takut dia sergah abang balik tak kehurang lah. Tu kecil dia. Hurang nak bersihkan kencing lagi kan. Dah kencing kat situ hurang lah. Jadi abang ambil ke pendekatan, tak apalah buat tak tahu je. Tapi itu paling yang abang tak suka bila merakam. Bila dia duduk belakang, dia sergah-sergah, dia segah pula, dia bercakap. Dia bercakap. Tapi waktu tu memang orang nampak abang bercerita kan. Padahal ni dah meremang habis ni. Dah meremang. Tapi teruskan. Terus ingat jalan cerita. Kita fokus kat jalan cerita. Fokus supaya kita tak lari. Selalulah benda tu. Tak selalu. Tapi terjadilah. Tak selalu tapi terjadi. Cuma bila dah lama-lama ni, bila nak bunyi je dan nak bunyi jam dan nak start, abang terus diam. Jadi bahagian tu abang akan potong. Abang terus diam. Jadi kadang-kadang cuba naikkan sound, kasi dengar. Itulah, jangan carilah. Okay, faham. Kita abang tak nak cari. Takut kalau abang naikkan sound, abang dengar. Jadi sesetengah orang kadang-kadang, yelah abang edit video pun tak perfect kan. Ada yang tegur kan, bang kenapa bersenyap? Sebenarnya waktu tu abang tengah, kau nak bercakap, aku bercakap dulu lah. Kau habiskan, kau bercakap dulu. Dia tak lama je diam. Okay, dah dia abang sambung balik kan bunyi. Tapi kalau dah teruk sangat, abang pandang belakang, bacalah selawat Allahumma salli abang sambung balik. Tapi part tu abang cut lah. Abang tak nak tunjuk lah, sebab tak nak lah orang fikir bukan kan. Ini setakat nak cari publicity ke apa ke. Betul. Jadi abang cut kalau benda tu. Kadang-kadang terlepas juga, kadang-kadang tak perasan terlepas. Terdiam. Dia dah bunyi tu, terdiam lah. Dah lupa pula nak cut. Dah orang tanya, Bang Jo kenapa terdiam Bang Jo tiba-tiba. Video panjang kan. Yelah. Kita nak dengar balik itu panjang. Makan masa, kadang-kadang memang terlepas. Macam Santai Chill jugalah. Kadang-kadang kenapa kita potong bahagian-bahagian kan, lepas cut. Sebab kita tak nak orang cakap gimmick kan ni. Tak nak. Sebenarnya bukan gimmick. Dia betul-betul hadir kan. Yelah. Jadi malas kadang. Macam tengah shoot tu, bunyi apa tu? Kan? Okay, sambung. Jadi dalam editing kita potong benda tu. Alright.
Jadi kalau korang rasa berminat nak jadi YouTuber seram, fikir-fikirkan. Betul. Kan kita orang dah terjerumus, tak boleh buat apa, nak patah balik ni susah. Yelah. Okay, so rasa satu perkongsian yang panjang kan, menarik. Dan sebenarnya di samping seram, aku rasa Abang Jo ni kelakar. Betul. Kan? Aku dia tadi tahan gelak. Aku suara dia suara bass. Bass tu susah lelaki nak ada suara bass besar. Itu yang dia Itu buat salah satu ni. tarikan lah dalam YouTube abang kan. Suara tu, Suara abang tu bass. pelafasan tu kata jelas kan. Tapi ramai banyak abang dapat komen, bang saya buat video abang untuk buat tidur. Dengar aja pasang je tu tidur. Ya, banyak kali abang dapat komen macam tu. Abang cakap okay, korang ada guna juga abang punya bercerita. Ni lah bedtime story lah. Bedtime kan? story. Okay, so sama jugalah macam Santai Chill kan. Sebab kita bila cerita macam ni, orang suka dalam video yang dalam perjalanan jauh, betul. tengah masak kan. Kadang-kadang tengah baring tu mungkin tertidur lah kan. Betul. Alright, okay. Jadi saya rasa sampai itu saja. Terima kasih Abang Jo sebab sudi ke teratak kami yang tak seberapa ni. Kami pun berusaha hati sanggup datang dari jauh. Sebenarnya kami bercadang nak ke tempat Abang Jo, tapi kita tak ada tempat yang sesuai nak shoot kat luar. Betul. Dengan equipment, kalau tak nak kena angkat segala benda ni kan. Jadi dia agak sukar sikit. Tapi Alhamdulillah Abang Jo datang ke sini. So macam mana dia cakap, dia bila nak ke 100k tu dia macam-macam benda manis. Amin. Amin lah kan. Macam-macam lah, ramai yang nak berkongsi, YouTuber nak collab, antaranya Abang Jo. Jadi terima kasih Abang Jo sudi datang ke kita punya studio. Dan kepada korang sekali lagi terima kasih kerana support Santai Chill hingga dapat 100k. Dan korang jangan lupa juga pergi ke channel Abang Jo si Beli Bulara, jadikan dia 200k pula geng. Abang sepatutnya abang yang kena ucapkan terima kasih. Abang dapat 2 pengalaman baru hari ni. Yang pertama, abang baru nampak tengok macam mana yang orang kata studio. Sebab abang kalau bercerita dalam bilik tidur, bukan studio. Jadi bila tadi waktu mula-mula sampai duduk, bila tengok lighting, tengok kamera, abang pula yang wah alamak dah macam dalam TV dah dia cakap. Itulah, itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua, baru abang tengok lah keadaan setting macam mana komputer, mikrofon, banyak benda lah yang abang tahulah hari ni. Jadi sangat tak rugilah abang datang sini. Terima kasih lah sebab jemput abang ke sini. Sama-sama. Nampak Abang Jo pun dah cakap tak mudah nak jadi content creator, nak publish cerita macam korang nak. Yang dalam skrin ni yang kau nampak, yang situ ada 2 monitor kat sana, ada lampu kiri kanan kan. Macam-macam sebenarnya nak uruskan, agak lama tadi kan nak setting. Okay, jadi sebenarnya ni pun proses juga. Pada awalnya pun kami pun hauk juga video ni. Bermula slow. Jadi kita belajar sikit je lah. Muka tak handsome, susah nak famous lah. Kan? Tua pula. Bukan kita orang lah. Okay, apa ada korang yang masih single tu, okay, Abang Jo masih available. Iklan sekejap. Kan? Alright, okay. So mungkin Abang Jo ada sepatah 2 kata nak bagi nasihat pada para viewer Santai Chill. Okay. Yang pertama sekali, terima kasihlah sebab Santai Chill jemput. Yang kedua, Santai Chill antara video yang abang suka sebab dia ada ciri khas dia tersendiri. Dia suka buat shooting dekat luar, yang mana shooting dekat luar tu dia membangkitkan kita punya rasa nak tahu, suasananya akan bertambah lebih seram. Jadi abang doakan Santai Chill akan terus sukses, maju, sangat maju. Nanti kalau dah dapat 100k jangan lupa buat video nanti. Video silver play button. Klise lah. Mungkin kita cerita sambil pegang lah. 3 tahun lebih dah tu rasa mengidam nak pegang. Tapi satu je, macam abang pun pernah experience benda tu kan. Jadi satu je nasihat abang bila nak buat shooting untuk video 100 silver play button tu, jangan cover. Maksudnya jangan dibuat-buat. Supaya dia jadi kenangan. Macam mana pertama kali korang buka kotak tu, rakam semua ekspresi tu. Baik. Jadi benda tu akan jadi kenangan sampai bila-bila. Sebenarnya waktu abang buka yang abang punya tu kan, abang nak nangis tau.
Rasa macam selalu tengok orang, nanti korang akan rasai benda tu. Faham. Gatal lah tangan. Amin tak lama lagi, amin. Okay, baik. So itulah kata-kata daripada Abang Jo. Kami pun akan ambil itu sebagai kita punyalah apa diri lah. Nasihat tu kita ambil, kita akan adapt. Itulah sebab kenapa berkongsi. Ruang komen ni pun yang ada kat bawah kau gunakan sebagai tempat perkongsian. Jangan tulis benda yang bukan-bukan. Kan tak elok. Benda kalau tak ada benda nak cakap, jangan cakap. Kalau ada benda nak kongsi, benda baik, kita sharing. Alright. So sampai situ saja. Okay, jadi agak-agak siapa agak yang tetamu kita lepas ni. Abang Jo kata best kat luar kan. Lepas ni kita shoot kat luar lagi best. Kan. Alright. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.